Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil ummah wa kashafa Allah bihi al-ghummah. وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وأن تطلق به عن ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تشرح به عن صدورنا وأن تستعمل به عن أبداننا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. Yang dihormati, dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli tuan kuasa masjid, para jemaah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah kurnia, taufik dan inayah daripadanya yang dapat menghimpunkan kita pada pagi yang penuh barakah ini. Kita dapat solat subuh berjemaah pada waktu subuh, pada waktu dalam bulan Ramadan yang sememangnya ganjarannya akan digandakan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah." Sesiapa yang mendirikan solat subuh secara berjemaah, samalah seolah-olah dia mengerjakan solat sepanjang malam. Dan kita berada pagi-pagi lagi dalam suatu majlis ilmu, majlis yang Nabi sebut, "Man salaka tariqan yaltamis fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang melalui suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah pemudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam syurga. Kemudian sabda Nabi SAW lagi, "Burika li ummati fi bukuriha." Diberkati bagi umatku pada awal-awalnya, iaitu mereka yang berada pada awal-awal paginya. Hari ini tajuk kuliah subuh kita, Al-Quran petunjuk sepanjang hidup kita. Semua orang nak mati dalam keadaan Islam.
dan tergambar pada setiap orang Islam mati dalam Islam ni ialah dia boleh mengucap 2 kalimah syahadah, dan paling kurang pun sebenarnya menyebut nama Allah. Kalau dulu-dulunya para ulama sampaikan ada yang baca hadis macam Syekh Abu Zur'ah sampai kepada hadis man qala la ilaha illallah fi akhiri man qala fi akhiri kalamihi la ilallah dakhala al-jannah. Siapa yang menyebut pada akhir hidupnya, akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Masa dia baca hadis tu tak habis, dia sebut je la ilaha illallah terus meninggal dunia. Maka anak muridnya menyambungkan hadis itu sesempurnanya, kemudian barulah diangkat jenazahnya dan diuruskan jenazahnya. Betapa hebatnya golongan para ulama meninggal dunia hatta dalam keadaan dia menyampaikan ilmu, menyebut pula hadis Nabi berkaitan dengan la ilaha illallah. Dan hebatnya mereka-mereka dahulunya, golongan salafus salih, iaitu angkatan awal Islam, sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ada yang tengah solat membaca Quran sampai ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, lantaran terkejut sebab kerana serangan jantung lalu meninggal dunia. Serangan jantung mereka bukan sebab kerana mereka isap vape, bukan sebab kerana mereka isap pot, zaman tu pun tak adalah vape pot, semua tak adalah, shisha, isap rokok, sebab kerana makan-makan benda lain, tapi sebab kerana terkejut je melihat, memerhati dan menghayati ayat yang dibaca dalam Quran, cerita pasal kiamat. Dan di kalangan mereka yang menangis tu biasa, kerana mereka faham. Kita dalam solat tarawih ni banyak orang baca juzuk-juzuk ayat-ayat yang panjang-panjang. Imam menangis, makmum turut menangis. Cuma bezanya imam menangis sebab dia faham, makmum menangis sebab panjang sangat. Barangkali lah kan? Tapi kalau dia menangis sebab kerana tak faham, itu baiklah. Sebab tu Quran ni kalau kita tak faham tapi kita baca, kita rasa sedih sangat, dia tuntut juga kita menangis. Tetapi jangan silap faham, dalam solat jangan buat-buat nangis, nanti batal solatnya. Kecuali kalau memang dah tak tahan, keluar air mata. Kalau dah mendengus-dengus tu berhenti sekejap, itu semua sambung bacaan balik. Maklumlah orang kita ni kadang-kadang sebab dia dah pergi Mekah, buat umrah, buat haji, nak pula dalam bulan Ramadan, tengok imam tu menangis, dia pun ikut sekali. Dia lupa imam tu mazhab ni tak sama dengan kita kan? Orang mazhab Hanbali, kita mazhab Syafi'i, dia tak sama. Tapi kalau kita tak tahu, kita tiru juga. Itu nama dia mazhab fadulillah hantamun saja, fadulillah hantam saja. Ini tak boleh. Tapi kalau luar daripada solat, bacalah Quran. Iqra'ul Quran, Nabi kata, bacalah Quran, wabku, dan menangislah. Kerana Quran tu turun dalam saat-saat yang menyedihkan. Nabi sampaikan Quran, orang kata, oh Muhammad kau bohong, ni kalam kau bukan kalam Tuhan. Sedih. Wabku, dan menangislah. Fa illam tabku fatabakau. Kalau tak boleh menangis, maka menangis, buat-buat nangis. Sebab kadang-kadang hati terlampau keras, bila baca Quran pun tak rasa sedih. Ini bukan cerita orang yang tak faham, orang yang faham pun tak menangis. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, Quran ni Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah. Selepas Allah cerita tentang kefarduan puasa dalam bulan Ramadan 183, Allah sebut pada 184, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Sebab itu Allah pilih puasa fardu dalam bulan Ramadan, kerana seluruh kitab-kitab suci terdahulunya turun dalam bulan
Ramadan. Termasuklah suhuf Ibrahim atau lembaran-lembaran hukum yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Termasuklah kitab Tauratnya, Injilnya, Zaburnya, suhuf Ibrahimnya. Walau tarikhnya berbeza-beza, tapi dalam bulan Ramadan Allah pilih. Itulah kemuliaan bulan Ramadan. Bahkan dinamakan juga Quran itu pada malam penurunannya Lailatul Qadar, malam ketinggian. Ulama bahas dalam tafsir surah Al-Qadr, ada yang katakan Al-Qadru maknanya takdir-takdir yang Allah tetapkan. Sebab siapa malam tu dia berdoa, takdirnya selama setahun Allah ubahkan. Kalau Allah mahu, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah dia nak padamkan, padam. Dia nak tetapkan, tak nak ubah. Sebab dia memiliki ummul kitab, iaitu Lauh Mahfuz. Kita doa, Allah ubahkan selama setahun lah. Kalau kata takdirnya Lailatul Qadar itu berlaku pada malam 21 tahun ni, maknanya kalau kata tahun depan 23, maknanya tu tempoh setahun lah. Itulah tempohnya, ajalnya, rezekinya, mautnya, matinya dan sebagainya. Ini doa orang yang berdoa pada malam. Tetapi ada ulama menyatakan makna Al-Qadar itu asyaraf, kemuliaan. Kata Syekh Al-Ma'sarawi, ini yang hidup zaman Nagilah, dia kata bulan Ramadan bulan turunnya Quran, jadilah bulan tu bulan mulia. Malam turun Quran, malam yang mulia. Bayangkan orang yang dalam hatinya ada Al-Quran. Maksudnya hatinya ada Quran, dia hafal Quran. Subhanallah. Hafal Quran. Atau yang sering baca Quran. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Sebab tu sebaik-baiknya bukan buka rakaman Quran. Ahli rumah tu, anggota keluarga rumah tu membaca Quran, akan jadilah keluarga itu keluarga yang mulia, yang tinggi darjatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Termasuklah bila satu buah negara dan kerajaannya mendaulatkan hukum Allah, jadilah kerajaan itu kerajaan yang mulia, negara yang diberkati dan negara yang mempunyai ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bangunannya tinggi, tengok bangunan tinggi, oh ni tanda-tanda kemajuan. Tengok kenderaan awamnya canggih, oh ni tanda kemajuan. Apa arti hidup kalau hidup kosong hati daripada Quran, daripada agama, daripada Islam? Ini dia. Sebab tu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengadu pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kaum aku menjadikan Quran sebagai bahan buangan je. Bahan buangannya macam mana? Time susah cari Quran, especially orang meninggal dunia lah. Meninggal dunia barulah baca Quran. Quran ni dibaca masa orang mati. Masa orang hidup Quran tak dibaca. Ini masalah dia. Satu orang ustaz ni dia buat satu orang kata apa? Perumpamaan. Orang dah mati baru kita nak bacakan Quran. Memang kita tak nafikan pahala baca Quran tu ada manfaat pada si mati. Tapi nak ceritanya Quran panduan untuk kita hidup ni, bukan panduan untuk orang mati. Kalau cerita pasal pahala ya silakan. Tapi kalau kita baca Quran masa orang mati, masa kita hidup, ada pun orang lain hidup, kita tak baca Quran, kita berhibur dengan muzik-muzik, dengan nyanyian, tak ada manfaat hidup kita. Nampak? Sama macam orang aksiden naik motosikal tak pakai helmet, kepala pecah. Kita baca undang-undang DPJ kat dia. Wahai si mati, lain kali kau ingat naik motor pakai helmet. Dia dah mati dah, kepala pecah sebab tak pakai helmet. Nak baca lagi undang-undang DPJ, buat apa? Tak ada manfaat untuk dia lagi dah. Jadi begitulah kita baca Quran pada orang hidup. Ini dia hukum Allah, ini panduan dia, ini yang wajib kita buat, ini yang haram wajib kita tinggalkan, ini yang wajib kita buat, ini yang Allah cegah, ya Allah tegah. Baru ada gabungan makna takwa, iaitu junjung perintah Allah dan tinggal larangannya.
Sebab itu ada dua ayat dalam surah Al-Baqarah membawa maksud perbezaan. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim ayat pertama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ayat kedua. Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Alih-alih ayat 184 bila Allah sebut hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Orang pening kepala. Ni macam mana ni kira ustaz? Kita orang pening, sekejap ayat Quran kata petunjuk bagi orang bertakwa, sekejap petunjuk bagi manusia. Ayat kedua surah Al-Baqarah Allah nak beritahu siapa orang yang ambil Quran sebagai petunjuk. Sifat dia takwa. Tanda orang bertakwa, Quran sebagai petunjuk. Jadi baca Quran tu nawai itu dia, mestilah nawai itu apa dia? Nawai itu sama radin. Tak, tu niat puasa tuan-tuan. Nawaitu an aqra al-Quran li hidayati. Sengaja aku baca Quran ni mana dapatkan hidayat untuk diri aku. Biar Quran jadi petunjuk untuk aku. Biar Quran tu untuk jadi petunjuk. Tu kena niat. Biar kalau baca Quran kena ada terjemahan lah. Faham kan? Faham gitu. Kalau nak lagi baik, ambil masuk kelas-kelas tafsir. Baca tafsir Quran. Nampak? Tafsir Quran ni kena sabar belajar. Kalau saja surah Baqarah saja, Sayyidina Umar belajar 8 tahun. Sayyidina Umar belajar Quran surah Al-Baqarah 8 tahun, bukan belajar baca isi kandungannya. Selepas khatam, sembelih seekor unta. Allahu Akbar. Kita habis khatam tafsir je biskut lemak dengan air kopi. Kopi O. Nampak tuan? Dia punya rasa seronok. Macam Anas bin Malik, khatam Quran, kumpul keluarga dalam rumah dia, dengar ni aku nak khatam Quran. Itu yang kisah baca Wadduha sampai habis. Kumpul oleh keluarga. Di setengah tuan-tuan guru kita, dia kata kalau kita khatam Quran malam raya tu, kumpul anak beranak. Khatam, nak takbir lah lepas tu. Tu dia. Kalau setengah-setengah orang, kalau sini tak pastilah orang bangsa ni. Kalau kat kampung-kampung tu, tambah kalau orang Jawa lah, dia panggil baraan, pergi satu rumah semua, itu takbir raya lain. Yang ni dia satu rumah satu keluarga tu khatam Quran. Itu dia. Kalau tuan-tuan nak buat untuk tahun ni dan seterusnya, itulah cara dia. Kumpul keluarga khatam Quran. Itu cerita pasal berkaitan dengan Al-Quran tadilah. Yang dia kata petunjuk tu macam mana? Nanti saya cerita lepas ni. Tu mukadimah dia lagi. Kita bagi faham dulu. Jadi orang bertakwa dia ambil Quran sebagai petunjuk. Dia baca tu, dia belajar si kandungan ni nak petunjuk. Para sahabat takut nak hafal Quran. Kalau hafalkan, dia wajib untuk mengamalkan isi kandungan dia. Sebab tu dia kena belajar, dia ambil satu-satu hukum hakam tu. Kata Nabi SAW, akhir zaman besok yaqra'una al-Quran, orang baca Quran, wa yahfazuna hurufahu, dihafal dia Quran tu, wa yudayyi'una hududah, tapi dia tinggalkan hukum hakam Quran. Baca ayat ya wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami ta'kulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan makan harta sesama kamu secara haram. Kau bagi upah kepada hakim, makna rasuah, supaya kau dapat ambil hak orang, sedangkan kau tahu tu bukan hak kau. Baca Quran. Songlap, duit persatuan, organisasi, negara, hak orang. Hakim pula ambil pula rasuah. Tolong tak pun lepaskan kesalahannya, paling kurang ringankan hukumannya. Itu Quran kata. Ada orang baca Quran, Quran tu hujjatun lah atau hujjatun alaih. Sama ada dia bela orang yang baca Quran tu semasa dia dalam kubur sehingga hari akhirat. Ada juga yang mendakwa dia besok di hari akhirat besok. Ada. Dia baca-baca Quran datang. Yang baca kat dunia ni, Quran datang kat akhirat. Quran kata, ya Allah, dia baca aku, tetapi aku nak dakwa dia hari ni. Apa dia kata Allah? Dia baca aku, tapi dia tinggalkan apa yang terkandung dalam aku sendiri. Bahkan dia langgar lagi.
Tu cerita baru langgar, tak buat. Belum cerita lagi yang nafikan hukum Quran, tolak hukum Quran, tolak syariat Islam dalam Quran. Tuan-tuan, Allah sebut ayat 184 pula, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan dari petunjuk dan furqan, pembezaan antara hak dan yang batil. Satu cerita tu tuan, cerita ni boleh kata baru tak barulah, tapi kalau tak salah saya dalam tahun 2000 juga. Quran ni petunjuk bagi orang yang bukan Islam. Berlaku di Amerika, tuan-tuan. Dua orang ibu yang bersalin serentak. Orang bersalin ni, orang perempuan tahulah. Dan orang yang dah pernah tengok isteri bersalin tahulah. Kelang kabut kan? Bawa pergi hospital. Sampai hospital pun pihak hospital bawa kelang kabut nak ambil. Kan? Hantar masuk bilik bedah ke, bilik bersalin ke. Budak yang lahir tu ditakdirkan daripada dua ibu yang berbeza. Ibu A dengan ibu B lah kita ambil. Serentak keluar. Tiba-tiba tuan-tuan, yang lahir pada hari itu ada anak lelaki, ada anak perempuan. Dia pun tak pasti. Dah kelang kabut tu, yang nurse tu kena marah dengan doktor tu. Ni kat Amerika lah. Dan kau tak ingat ke mana yang anak lelaki, anak perempuan tu? Itulah kami dah kelang kabut dia, lupa nak tak label kan. Yang ibu, siapa dia ibu dia yang A, siapa ibu dia yang B tadi tu. Siapa anak dia lelaki, siapa anak dia perempuan. Tu dia. Doktor pening kepala tuan, kan? Nak cari mana ni, susah juga. Doktor orang putih, orang Kristian, tapi tak pasti ada Kristian ke Yahudi. Di Amerika tu Yahudi pun ada. Pening kan dia fikir, macam mana nak buat ni, kan? Mestilah kalau silap beri kan, siap pihak hospital. Dia tak apalah, kata dia ginilah, doktor tu kata, jangan pening-pening kepala, kita tanya doktor Muslim. Sebab katanya orang Islam ni dia tahu. Sebab dia ada petunjuk namanya Quran. Mungkin dia boleh rujuk Quran, nak kenal siapa mak bagi budak lelaki, siapa mak pada budak perempuan. Cerita dia sampai situ sajalah. Kita tangguh tahun depan pula bulan Ramadan. Macam setuju. Tak sabar nak tunggu jawapan dia. Panggillah doktor Muslim. Doktor Muslim dekat Amerika tu ada yang Arab kan, ada Pakistan, dia orang Arab lah. Ni tuan-tuan kan, tuan-tuan ni saya nak keluar sikit, bukan keluar sikit, ni selingan tu. Tuan-tuan jangan terkejut, sebab tu dekat Al-Azhar dia ada medik, kuliah medik. Medik Al-Azhar pula dia wajib hafal Quran tu untuk orang Arab lah. Untuk yang bukan Arab dia 8 juzuk je, tapi dia wajib pula. Ni secara umum Arab tak Arab ambil kuliah medik aja dekat Al-Azhar wajib ambil subjek tafsir, fiqh, tauhid, agama ni. Sebab tu dekat Al-Azhar, kalau orang kata mengaji Al-Azhar je, jadi imam boleh, walaupun doktor, engineer, kan? Bukan saya syekh je, semua boleh, khutbah boleh. Sebab dia senang besok kan, bila nak buat sesuatu fatwa, dia boleh rujuk orang-orang profesional yang ada agama, yang tahu Quran, yang faham Quran. Datanglah doktor Muslim ni bagi tahu. Dia kata kita ambil sampel sel susu pada kantong susu lah. Pertama saya guna pada kantong susu lah kan, pada ibu masing-masing. Ambil buat kajian, tengok mana sel yang lebih tu, sel susu lebih tu anak dia lelaki, mana sel susu yang kurang tu anak dia perempuan. Jumpa tuan-tuan, memang beza sel dia. Bagilah ni anak dia, ni anak dia. Lalat orang tanya, cakap, macam mana dalam Quran tu ada cerita pasal susu ibu untuk anak lelaki, bayi lelaki tu banyak daripada anak perempuan. Siapa-siapa apa Quran mesti pernah jumpa ayat tu kan. Wal susu banyak anaknya lelaki, ada ke? Ada dalam Quran? Tak ada tuan kan. Wal labanul katsiru minal murdi'i falaha ibn. Ada? Tak ada, tu sareka je tuan. Memang tak ada. Tuan-tuan tahu dia jumpa kat mana tuan? Itulah ada satu pengajian dipanggil tafsir isyari, tafsir isyarat je. Quran tu tak cerita direct, tapi indirect orang faham. Nampak tuan-tuan? Indirect orang faham. Contoh,
Dalam Quran sebut, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unsayain. Allah pesan pada kamu, pada anak-anak kamu, bila kamu meninggal nanti, mereka jadi waris-waris kamu. Bagi anak lelaki, bahagiannya 2 kali ganda daripada anak perempuan. Bila hak pewarisan untuk anak dalam bab faraid, anak lelaki tu lebih pada anak perempuan, maka menunjukkan susu ibu untuk anak lelaki pun lebih banding anak perempuan. Dia realitinya, kalau siapa yang ada anak lelaki, anak perempuan, dia tengoklah yang kuat menyusunya anak lelaki, yang kurang menyusu anak perempuan. Sebab tu ada yang 4 tahun nyusu pun ada. Nampak? Ya? Ini cerita pasal bab penyusuan. Jadi itu isyarat dia, tuan-tuan. Walaupun kita nampak indirectly je, nampak macam tak direct kan cerita pasal susu, tapi cerita pasal bahagian faraid je. Subhanallah, tuan-tuan. Hebatnya agama ni, tuan. Hebatnya Quran, petunjuk. Sebab tu orang putih buat kajian lagi pasal bab laut ni kan. Dia kata ada kuala, kita ambil yang mudah je, yang susah. Kita ambil kat tempat kuala cukup. Kuala tu airnya tawar, tapi seberang dia tu laut ni kan, sebelahnya belah je. Rupanya Allah sebut dalam Quran dah, 2 ni bertemu tapi dia punya rasa berbeza. Yang tawar bertemu dengan air masin tapi tak bercampur. Marajal bahraini yaltaqiyan. Walaupun Allah jadikan pertemuan antara 2 laut itu, dia bertemu. Wa bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara keduanya ada dia punya sempadan, dan dia tidak akan campur-mencampur di antara satu sama lain. Subhanallah, tuan-tuan. Kita tengok ikan pun cukup lah. Ikan tu walaupun hidup di dalam laut, sepatutnya kalau kita ambil makat darat daripada laut tu, tak payahlah kita nak sapu dengan garam. Sapu kunyit cukup lah untuk goreng, tapi kena ambil garam juga, sapu juga, tuan. Sebab badan ni tak masin walaupun hidup dalam air yang masin. Ni apa nak heran kalau ada pula kuala dengan laut bertemu, ada sepadan dia. Tengok-tengok nampak macam ada bergarisan. Lepas tu ada orang tengok tengah-tengah laut pun dah berlaku kan, kata kan, macam sama je, dan macam-macam berbeza je warna dia, dan ada garisan sempadan dia. Mana apa yang Quran sebut, itulah petunjuk kepada manusia yang menunjukkan kebenaran Al-Quran, kebenaran Al-Quranul Karim. Sebab tu dulu-dulu, yang ni kisah lagi lama lah, bila mana ada orang naik angkasa lepas, mendarat kat bulan, dia tengok dah, dia baca dah, dia tahu dah yang katakan mukjizat Nabi pernah belah bulan. Dia tengok-tengok atas bulan sendiri memang ada, tuan-tuan, ya, garisan yang pernah dibelah melalui mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat tak dahsyat tu dia, bayangkan. Sampai pengkat gitu. Dan ada orang yang fokus daripada angkasa lepas, nak cari yang kata Mekah tu betul-betul tengah-tengah waduhiyatil ardu min Makkah mukarramah, permulaan titik pusat bumi itu daripada Mekah al-Mukarramah. Dia tengok daripada angkasa lepas, tuan-tuan, betul-betul difokuskan titik tengah-tengah tu adalah Kaabah Musyarrafah. Nampak kan? Tengah-tengah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya orang bukan Islam tu dia kaji Quran lama dah. Kaji Quran lama dah dia. Di Perancis, cuma saya tak ingat tahun dia. Tapi yang saya ingat 1008 something lah, atau 1801 ke 5 tu lah. Dia buat suatu kita panggil apa? Persidangan undang-undang. Mereka memutuskan tak ada undang-undang yang hebat melainkan undang-undang Quran, tuan-tuan. Tak ada undang-undang di dunia ni melainkan undang-undang Quran tu. Sebab itulah dia kata Quran ni bukan ciptaan Nabi Muhammad, tapi datang daripada Allah. Dulu pada kuliah bulan lepas saya sempat ceritakan, tapi saya ulang balik, tak apa, tuan-tuan. Nak cerita hukum Quran ni, undang-undang dia yang menjadi petunjuk pada manusia, yang manusia boleh berubah sebab kerana Quran. Sebab tu kalau kita lihat dalam kata-kata Sayyidina Osman, ma la yaz'u bil Quran yaz'u bis sultan. Kalaulah Quran itu tidak dapat mengubah manusia, maka ubahlah manusia dengan melalui kuasa. Dia macam ni, tuan-tuan, gambaran dia
kita tak berani nak bawa motosikal kalau tak pakai helmet. Sebab nanti polis nampak dia tahan di saman. Kenapa kita pakai? Kita takut kena saman. Sebab ada undang-undang saman tak pakai helmet. Sama juga undang-undang Quran. Kalau kita ajar didik orang, tetap orang langgar juga. Maka kata Sayyidina Osman, kena ada kuasa yang melaksanakan Quran tu. Macam dia tengok sekarang lah, orang tak puasa kena tangkap, kan, masuk dalam van jenazah. Kemudian didakwa dalam mahkamah syariah, kemudian dibayar denda, kan. Tapi kalau sepatutnya dimasukkan dalam penjara, jangan bagi dia makan minum sampai dia insaf, kemudian barulah bagi makan waktu dia buka puasa. Tanya dia lagi, kau nak insaf tak? Tak nak, kami takkan bagi makan melainkan waktu buka puasa dengan sahur je. Begitu. Tak berkira kan? Yang perempuan tak dengar. Allah, rugi dah 75 minit dah tak dengar. Kita pakai ni. Okey okay. Jadi tuan-tuan, dia bila dijadikan hukum Quran tu, terutama jenayah syar'iyah, jenayah yang melanggar hukum syarak ni, dijadikan undang-undang, baru orang takut. Contoh kat Mekah dulu, walaupun sekarang ni dijalankan hukuman hudud dekat Jeddah, tapi sebelum tu dibuat dekat Masjidil Haram, dekat luar dia. Bila ada orang mencuri, dia akan kena hukum potong tangan sebab diambil dari Quran. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Allah kata jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Kalau kita yakin dengan Quran sebagai orang beriman, kita tengok tafsir ayat tu. Was-sariqu was-sariqatu, dan pencuri lelaki dan perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong tangan kedua mereka. Jaza, balasan daripada Allah. Jazaan bima kasaba, sebagai balasan terhadap apa yang mereka buat. Nakalam minallah. Tutup. Nakalam minallah maknanya suatu didikan, adab daripada Allah. Didikan daripada Allah tu berkesan tak? Berkesannya bila mana waktu dulu-dulunya orang ramai berkumpul lepas solat Jumaat sebab diumumkan hari ni ada penjenayah yang akan dipotong, dikerat tangan dia. Ayuh saksikanlah supaya jadi pengajaran. Orang pun tengok yang nak potong tangan tu seorang je. Tapi ambulan yang datang 6 buah biji ambulan. 6 buah ambulan. Orang yang tengok pun heran. Dia kira berapa orang penjenayah potong tangan? Seorang je. Habis 6 biji ambulan ni apa dia? Tak tahulah, tanya masing-masing. Lepas kerat tangan dan tuan memancut darah tu, dia ikat dulu kata dia. Lepas tu potong, dia tarik ikatan tu, mancut darah, baru dia celupkan dalam minyak panas tu, bagi dia ada pakai dama apa tu lah, macam minyak panas tu, supaya dia jangan dia ni dera lagi. Bawa naik ambulan, pergi hantar hospital cepat. Lagi 5 ambulan tu angkat orang yang pengsan sebab tengok darah mancut. Ini dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Kesan dia orang takut nak mencuri. Saya tak ingat tahun bila saya pergi tuan, kata saya dalam Ramadan lah. Satu orang mamat Arab lah, muda lah, pakai jubah ni. Agaknya dia punya saku tu kena celup dengan perempuan Arab tua. Dia ambil tangan dia, ya Allah, menantak polis. Menangis merayu tuan-tuan. Satu orang Arab ni, cuma orang Arab Saudi lah yang kat Mekah, Madinah ni. Saya minta maaf cakap. Dia paling takut orang Mesir. Dia orang Mesir cekap, masuk tangan dalam poket, ambil dia orang. Dia panggil dalam bahasa Arab nasyal, penyeluk saku. Tu dia tu. Lepas tu kalau kita biasa bawa orang pergi umrah, pergi haji, dia akan cakap lah, orang sana cakap juga. Tiap-tiap golongan ni tu tak jaga. Ada sahabat saya rahimahullah, seorang ustaz daripada Indonesia, kan? Jadi mutawif kami kat sana. Dia kalau pakai baju Melayu, saya baju orang Indonesia tu kan, dia panggil jas koko begitu, dia punya poket gini je kak. Kalau kita bagi duit ke apa, dia masuk poket tu ya, saya risau ya Pak Ustaz, dia kan. Kalau dia letak sini ni, kalau tengah sesesap ni, dia risau je kak. Orang kulit hitam, orang Mesir, nanti dia masukkan tangannya, kan? Dia pegang ni, jalan. Yang itu yang dekat sini, yang dekat buah perut je, bayangkan dekat kiri kanan kita ni.
Tapi pasal Muhammad ni tuan, dia orang sana, dia biasa kan. Kerana tarik tu cakap, dia heret bawa pergi. Kita tengok memang kesian tuan. Sampai jemaah tanya, apa tu ustaz? Itu pasal seluk saku tu. Dan bawa memang siap. Macam hukum qisas. Hukum qisas ni bunuh balas ataupun pukul balas. Dia kisah budak-budak nakal lah ni lah. Orang Patani kan, banyak duduk sana. Dia tumbuk dengan orang Arab tuan. Tangkap oleh polis. Masuk balai tu, tuan-tuan dia buat apa tuan? Dia tanya, macam mana kau tumbuk dia? Macam ni kau tumbuk balik. Tumbuk dia, dah keluar. Dia kata selesai dah. Itulah balas ni. Tumbuk dengan tumbuk, tampuk dengan tampuk. Sebab tu, orang sana, dia tak bergaduh. Tumbuk-numbuk, dia maki je. Lepas tu dia rapat kepala dia. Tangan tak boleh naik, siapa naik dulu siap. Kesan dia tuan. Kesan dia, orang takut. Jadi orang Patani ni, dia orang luar kan. Dia kira apa? Muka debek aku teng. Bayangkan. Dan pernah saya tanya lah, yang masuk dalam tu kan, masuk dalam tu macam mana dalam penjara tu? Dia kata makan memang steady je. Solat kena jemaah, dia kata pelik penjara dia orang tuan. Makan dia tak bagi kita ikan busuk, nasi bawah hancing, tak ada. Sebab dia manusia walaupun penjenayah. Macam zaman Nabi lah tuan. Zaman Nabi, orang masuk dalam Madinah nak bunuh Nabi. Nabi tak ada masa tu. Sayyidina Umar tangkap. Siapa engkau? Aku nak bunuh Muhammad. Mana dia? Tangkapnya. Diikat 3 hari tak pergi makan. Bagi makan tak bagi minum tidak. Rasulullah balik, Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, ni. Dia ni nak bunuh engkau. Meh masuk kau tengok. Aku ikat dia dah tangkap. Nabi tengok lembik. Berapa hari dah kau ikat? 3 hari. Kau ada bagi apa-apa tak? Langsung tak ada. Lepaskan ikatan dia, bagi susu. Minum susu, dah selalu kata, lepaslah kau pergi balik negeri kau. Jangan datang lagi dah. Dia keluar dan patah balik. Jumpa Nabi, dia ngucap. Nabi heran juga. Tadi aku suruh kau balik, kau tak balik. Kan? Hari kenapa kau datang balik? Aku tengok kau adil sungguh lah. Walaupun aku bersalah, kena ikat, kau bagi aku minum susu buat tu, lepas tu kau suruh aku lepas pula. Dia kata, dah kau lembik, walaupun kau musuh aku, dah kau tak boleh lawan aku nak hukum apa? 3 hari tak makan. Kau tetap manusia je. Masuk Islam dia tuan. Itu dia. Macam kisah Sayyidina Ali hilang baju besi. Dicuri oleh Yahudi. Yahudi tu masuk dalam mahkamah perbicaraan tu, dia tengok Qadi Syuraih. Hakim Syuraih ni, nama dia Syuraih. 30 tahun jadi hakim tuan. Dia tanya, wahai Ali, siapakah saksi kehilangan baju besimu? Dia kata, salah seorangnya anak aku, seorang lagi kawan dia. Kata Qadi Syuraih, tidak sah salah seorang saksi anak kamu, nanti takut tak adil. Dia nak 2 saksi dari kalangan anak kamu. Tak apalah, ditangguh perbicaraan. Habis pembubaran masa sidang pembicaraan ni tuan, Yahudi jumpa Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Sayyidina Ali, aku sendiri yang curi baju kau, tapi sebab kerana hari ni aku tengok adilnya qadi itu bila memutuskan hukum, jadi aku rasa insaf dan aku mengucap 2 kalimah syahadah. Dia pulang balik baju besi tu tuan. Kata Sayyidina Ali, tak payahlah pulang, aku hadiahkan kau baju besi ni, dan aku hadiah kau satu lagi, kuda. Lepas ni kau pakai baju besi dengan kuda, tapi helmet beli sendirilah kan, pergi perang. Bayangkan, siapa kata undang-undang Islam tak adil? Adil. Hukum qisas. Kalau keluarga mangsa dan tuan, tengok dia punya ahli keluarga sebagai mangsa pembunuhan. Untuk penjenayah ada 2 hukuman. Satu qisas, bunuh balas. Yang kedua wajib bayar diat selama setahun. Kami mengaji fiqah dan tuan, kira-kira harga RM800,000 dan tuan. Kata orang Perak, mana cakau duit 800,000. Saya tanya tuan guru saya, kalau macam tu tuan guru susah. Dia kata ada yang sampai 3 tahun pada diat mukhaffafah, ringan sikit. Kalau tak ada duit sangat, Baitul Mal akan bantu bayarkan. Tapi kalau undang-undang sivil kan, keluarga mangsa dapat apa tuan-tuan? Tak ada apa, dapat masuk haram metro je lah kan. Kami sedih di atas kehilangan bapa kami, itu je lah. Kemudian orang datanglah, NGO ke parti politik hantar bantuan, tunjuklah kan, replika cek berapa, RM1,000 jadilah tuan-tuan. Tapi hak dia sepatutnya dapat 800,000. Tapi kalau dia maaf, gugur hukum bunuh balas, tapi dia kata dengan syarat bayar diat, wajib bayar diat. Ataupun
dia sendiri mengatakan kami gugurkan dua-dua sekali dan kami maafkan. Allahu Akbar. Sebab tu kat Kelantan masa draft hudud dia sebut dah sendiri juga, sebaik-baiknya keluarga mangsa memaafkan sahaja agar terlepas hukuman bunuh tu, tetapi dia boleh menuntut diat sebanyak harga tersebut. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebaik-baiknya diberi nasihat lagi tuan-tuan. Itu dia. Jadi para sekalian, kalau kita nak baca kisah-kisah tentang Quran sebagai petunjuk panjang zaman ni cukup banyak tuan-tuan. Tapi sebab kerana keadaan masa kita, lagipun dalam bulan Ramadan ni tuan, kita memang tadi dah dengan tarawih ni, tadarus lagi, bangun lagi sahur. Saya nak tutup satu lagi kisah tuan-tuan, di mana apa hikmahnya orang yang berzina tadi disebat 100 kali kat belakang badan dia tuan-tuan. Orang berzina yang belum kahwin 100 kali sebat, yang sudah kahwin kena rejam sampai mati. Sebab itulah ada disebut-sebut dalam kitab-kitab moden yang berkaitan dengan jenayah syariah tuan-tuan. Dipukul belakang dia tuan, bukan pukul sebat sampai terkoyak kulit dia, pukul sekadar bagi itu dia. Orang kata bagi pengajaran dia, disaksikan depan orang ramai, pengajaran. Dia kata bila orang seperti itu, dia ada satu sel limfosit T4 nama dekat belakang tu, di dalam sel-sel tulang belakang itulah dia akan berkurangan ketika dia melakukan aktiviti perzinaan. Jadi dipukul balik supaya dia aktif. Sel ni kepentingannya melawan sel HIV, kuman HIV lah, supaya jangan menjangkit orang-orang seperti itu. Jadi hukuman tu tuan-tuan adalah sebagai suatu didikan dan juga rawatan bagi penyakit orang berzina. Tapi kalau dah berkahwin, dia dah tak ada dah ni sel tu, lepas tu dia kena rejam sampai mati. Tu hikmah banyak orang kaji. Dari segi ibadat, kenapa kita basuh muka masa ambil uduk, tangan semua ni tuan-tuan. Dari segi sains ni kata dia, tak, kita punya muka, kulit-kulit dia dedah pada kuman. Jadi kebersihan. Kenapa pula bila berjunuk kena mandi? Mandi tu pula mengaktifkan balik badan kita jadi segar, dan seluruh sel-sel, bukan seluruh sel, liang seni kita yang telah mengeluarkan peluh ketika aktiviti melakukan persetubuhan itu, dia mengeluarkan kuman. Sebab tu makruh melewatkan mandi junub. Ni lepas-lepas bersama je tak mandi, keluar pergi Tesco dulu, pergi shopping dulu tuan, balik baru mandi. Itu yang dia penyakit tu. Mandi dulu, segarkan badan, bersihkan badan. Maka dalam Islam tuan, Quran tu dah tunjuk kat kita. Seluruh petunjuk-petunjuk itu memang untuk kita tuan. Cerita bab ibadat ni kita dah tahu dah, kita yakin percaya dah. Lepas tu para sahabat dulu, Quran turun je, dia takkan kaji, dia takkan tanya, dia buat je. Kita hari ni silapnya pula, ayat Quran, hukum hakam tu kita kaji, buat seminar, kertas kerja, buat tesis, jalannya tidak. Mana dapat kesannya? Orang jalan kan, sahabat lain, wajib, buat. Dia tak tanya, ya Rasulullah, kenapa yang ni wajib? Apa rasionalnya ayat ni kata sunat, yang ni wajib? Tak ada, dia tu buat terus je, sebab dia yakin, percaya. Sebab dia tahu dah petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kesimpulannya, kita sendiri baca Quran tu, jadikanlah sebagai petunjuk. Niat gitu. Dan belajarlah isi kandungan Quran, dan berdoa kepada Allah Ta'ala dan Tuhan, ya Allah, kau jadikan hukum Quran ni kami yang ikut Quran, bukan Quran yang ikut kami. Masih takut Quran ikut kita pula. Aku nak macam ni, ini aku tak nak, ini aku nak, ini aku tak nak. Ikut je. Quran kata ya, kami dengar dan kami taat. Quran kata itu, kami dengar, kami taat. Sahabat-sahabat begitu. Bila Nabi kata kepada sahabat, Allah dah turunkan ayat pengharaman arak ketika Talhah, Anas tengah minum arak. Talhah tolong tuangkan. Ada. Akhirnya tuan-tuan ada orang bagi tahu, "Oi, arak dah diharamkan." Ya ke? Anas kata, "Wahai Talhah, terus curah ke atas lantai." Terus buang. Dia tak kata tak apa, kita minum dulu bagi habis stok, betul berhenti. Ada. Betul terus. Kita ustaz ceramah jangan merokok, elok-elok turun tangga masjid, dah nak balik ustaz. Okey, assalamualaikum. Tu tangan sini gitu. Okey, Ustaz, baik waktu itu. Biasa. Biasa kan. More-more itu kan. Okey, Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Hati-hati waktu itu tangan gini. Baru bagi tazkirah tadi, kan. Jangan merokok, Ramadan ni lah kita cuba berhenti dah. Jadi insya-Allah kita doa kepada Allah jadi orang bertakwa, ambil Quran tu laksanakan. Bila tak ada soalan sangat, itu tanda taat bagi hamba Allah. Cukuplah hanya sekadar saja untuk pagi yang penuh barakah ni tuan-tuan.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah majlis ilmu pada pagi ini ya Allah, dan bulan Ramadan ya Allah. Jadikanlah apa yang kami dengar dan saya sampaikan ya Allah untuk kami amalkan bersama-sama ya Allah, agar Kau tidak mendakwa kami besok di hari akhirat kelak ya Allah. Sesungguhnya Engkau telah mewajibkan ke atas para nabi dan rasul-Mu ya Allah untuk mengamalkannya, dan Rasul-Mu untuk menyampaikan ya Allah. Kami menanggung amanah ini ya Allah, kami meneruskannya ya Allah. Redailah kami, berkatilah kami, rahmatilah kami ya Allah dalam bulan yang mulia ini. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kami ya Allah sampai kami mati dan bertemu-Mu ya Allah di hari akhirat. Jadikanlah dia syafaat untuk kami ya Allah, sebagaimana janji telah Kau nyatakan ya Allah untuk kami ya Allah. Jangan Kau jadikan kami di kalangan orang yang membaca Quran lalu Quran itu mendakwa di diri mereka ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.